Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu dengan Cikgu Asyah ya. Pada hari ini saya akan menyatakan tentang bahasa Melayu. Kita sentuh dulu format bahasa Melayu KSSM. Okey, kertas 1 yang mempunyai kod 1103 palang 1. Okey ya. Bahagian B. Sebab saya untuk karangan bahagian B iaitu respon terbuka, ada 4 soalan esei yang mana dalam itu awak kena pilih dan jawab satu daripada 4 soalan yang mana jumlah markahnya adalah 70 markah. Disebab di dalamnya ada 2 karangan, tempoh ujian ini adalah 2 jam yang mana bahagian 1 30 minit, bahagian B adalah 1 jam 30 minit yang mana ini awak kena pandai uruskan masa untuk menjawab 2 bahagian karangan dalam ini. Fokus saya lebih kepada bahagian B iaitu respon terbuka. Kaedah penskoran adalah secara holistik. Okey. Saya akan menyentuh bahasa Melayu tingkatan 4 iaitu bahagian pendahuluan. Tema pilihan saya adalah tema 16, dipimpin untuk memimpin. Tajuk bahan yang saya pilih adalah berkaitan dengan usaha-usaha melahirkan pemimpin yang berkualiti. Baik, dalam arahan soalan ini, pilih satu daripada soalan yang ada di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 350 hingga 500 patah perkataan ya. Itu jumlah perkataan awak tulis dalam respon terbuka. Baik, standard kandungan 3.5 iaitu menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik. Standard pembelajaran 3.5.1 mengolah pelbagai bahan menggunakan ayat yang gramatis dan penanda wacana yang sesuai. Baik, soalan yang saya pilih adalah domain awak. Okey, soalan dia berbunyi, Mentera belia ialah pemimpin penentu masa depan negara, begitu sinonim dikaitkan dengan golongan belia. Belia di Malaysia perlu memertabatkan ilmu pengetahuan. Di Malaysia lebih 4.0 juta orang berusia 15 tahun dan ke atas adalah perokok. Oleh itu, marilah bersama-sama membangunkan negara dengan cara memertabatkan ilmu dan menjauhi amalan merokok supaya belia yang ada pada hari ini betul-betul memegang taruh negara dan bukannya mempertaruhkan negara. Baik, petikan ini diambil berita harian yang ditulis oleh Muhammad Rozami Rizwan. Okey, apa arahan soalan dia? Petikan di atas menjelaskan tanggungjawab golongan belia kepada pembangunan negara bagi melahirkan golongan belia yang bakal menjadi pemimpin yang berkualiti. Usaha-usaha perlu dijalankan oleh pelbagai pihak. Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis sebuah rencana untuk dimuatkan dalam akhbar. Tajuk rencana itu ialah usaha-usaha melahirkan pemimpin yang berkualiti. Tulis rencana anda selengkapnya. Baik, bila anda dapat soalan ini, yang pertama kita kena analisis dahulu soalan tersebut. Di sini saya menggunakan kaedah istudiv. Apa itu istudiv? Is ialah isu, tu adalah tugas, D adalah dimensi, F adalah format. Okey, kita lihat. Bila kita baca soalan tu tadi, kita akan kenal pasti. Apa isu tadi? Isu adalah untuk melahirkan pemimpin yang berkualiti, iaitu pemimpin berkualiti. Tugasan apa yang disuruh buat? Usaha-usaha melahirkan pemimpin yang berkualiti. Apa dimensi? Dekat sini, peranan pelbagai pihak. Siapa?
pihak kerajaan, pihak sekolah, golongan belia dan sebagainya berkaitan yang boleh kita kaitkan dalam penulisan tu nanti. Okey, adakah dia performat? Ya, karangan ini performat, iaitu rencana, tajuk rencana dan ada nama penulis. Okey, awak semak semula bagaimana format rencana. Okey, dah kenal pasti, dah analisis soalan, kita pergi langkah seterusnya untuk membuat rangka bahagian pendahuluan. Apa langkah-langkah dia? Yang pertama, dalam pendahuluan itu kita mulakan dengan ayat rangsangan. Apakah isu yang perlu dibincangkan? Yang mana kalau ayat rangsangan ini untuk permulaan karangan banyak cara. Awak cari apakah ayat mula-mula. Sama ada nak menggunakan peribahasa, nak gunakan pantun, nak gunakan lagu ataupun nak menyatakan secara umum sahaja. Apa isu yang perlu dibincangkan. Dan kita masuk kepada ayat huraian. Mengapa isu tersebut berlaku? Kita boleh tanya. Soalan ini mungkin dalam 2 atau 3 persoalan kita boleh untuk menulis ayat huraian. Kemudian seterusnya langkah pergi kepada ayat contoh. Bagaimana isu tersebut dapat dibuktikan? Masuklah contoh-contoh yang ada. Baik, bila ayat contoh ni kalau ada keindahan bahasa, contohnya peribahasa, slogan boleh dimasukkan ya. Dan yang terakhir dalam ayat bahagian pendahuluan, ayat arah. Apa itu ayat arah? Apakah kehendak tugasan soalan yang perlu dibincangkan? Itu adalah penutup bahagian pendahuluan. Okey, kita lihat macam mana nak menulis bahagian pendahuluan. Okey, di sini saya memilih peribahasa. Masukkan peribahasa dahulu. Peribahasa ada mengungkapkan bahawa pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Kerana generasi muda menjadi tonggak pembangunan negara. Itu adalah ayat rangsangan. Okey, kita nak huraikan lagi, nak cantikkan, kita masuk huraian. Hakikatnya golongan belia dewasa ini kurang berkualiti untuk menjadi pemimpin yang hebat. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana kita buat persoalan di situ. Mengapa dia jadi demikian? Sebab remaja terlibat dengan gejala sosial, masalah jenayah yang menjadi barah kepada negara, menjadi musuh dalam selimut. Kemudian kita tambah lagi pula isi. Mengapa anda berkata demikian lagi? Kurangnya patriotik dan kesedaran tentang tanggungjawab mereka untuk mencorakkan masa depan. Dan kita masuk, itu ayat huraian ya. Kemudian kita masuk contoh, ayat contoh. Bahagikan contoh berkaitan apa yang kita uraikan. Contohnya, kerajaan mengadakan golongan belia tidak ramai yang berminat dalam politik. Contoh, mereka tidak daftar undi, tidak buang undi. Okey. Kemudian ayat terakhir, persoalannya, barulah kita masuk apa tugasan soalan yang diberi. Okey. Dan di akhir sekali, saya masukkan juga pendahuluan yang lengkap. Okey, saya terangkan. Peribahasa Melayu ada mengungkap bahawa pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Kerana generasi muda menjadi tonggak pembangunan negara. Itu merupakan ayat rangsangan. Hakikatnya, golongan belia dewasa ini kurang berkualiti untuk menjadi pemimpin yang hebat. Ini ayat huraian. Kita buat lagi ayat huraian lanjut. Hal ini dikatakan demikian kerana ramai golongan belia terlibat dengan gejala sosial dan masalah jenayah yang menjadi barah kepada negara seperti peribahasa musuh dalam selimut. Ini adanya keindahan bahasa, awak selitkan dalam tu. Tambahan pula, golongan belia kurang patriotik kesedaran tentang tanggungjawab mereka untuk mencorak masa depan negara. Ini adalah ayat huraian lanjut. Kita masuk kepada ayat contoh. Contohnya, kerajaan mengatakan golongan belia tidak ramai yang berminat dalam politik, seperti tidak mendaftar undi dan tidak buang undi. Dan akhir sekali, itu merupakan ayat contoh. Dan yang akhir sekali, fokus kita menjurus kepada kehendak soalan. Persoalannya, apakah usaha-usaha melahirkan pemimpin yang berkualiti? Itu merupakan ayat arahan yang mana kita menyatakan apa kehendak soalan dimasukkan dalam bahagian pendahuluan dan seterusnya kita bolehlah meneruskan kepada mengolah bahagian isi yang diperoleh. Okey, sekian, terima kasih.